على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi dalam rancangan Irsyad Hukum sempena bulan Ramadan 1443 Hijrah. Insya-Allah pada siri kali ini saya akan membawakan tajuk mengenai banyakkan berdoa ketika berpuasa dan selepas bersungkai. Para penonton yang saya hormati sekalian, berdoa adalah salah satu elemen yang penting dalam kehidupan orang-orang Islam. Ia merupakan pengakuan seorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak terhadap segala yang berlaku. Ia juga adalah bentuk pengabdian seorang hamba kerana hadirnya perasaan berhajat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, doa mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah taala daripada doa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Hakim At-Tirmizi rahimahullah dalam kitab Nawadir Al-Usul mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberikan keutamaan dari segi doa berbanding umat-umat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman, "Berdoalah kepadaku, nescaya aku memperkenankan doa kamu." Surah Ghafir ayat 60. Menurut Al-Hakim At-Tirmizi rahimahullah, perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berserta doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu pada asalnya adalah bagi para anbiya alaihimussalam. Kemudian ia diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana diberikan kepada para anbiya alaihimussalam sebelum ini. Maka apabila masuk syahwat yang menguasai hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhijablah hati mereka daripada doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ini, puasa itulah yang menahan dan melindungi diri daripada dikuasai oleh syahwat. Jika seseorang itu meninggalkan panggilan syahwatnya disebabkan puasanya, maka hatinya akan menjadi suci dan doanya akan dilakukan dengan hati yang dipenuhi cahaya dan terlepas daripada kegelapan syahwat. Dalam keadaan ini, doanya akan dikabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa waktu atau saat atau keadaan yang tertentu yang mana apabila seseorang itu berdoa pada waktu atau keadaan tertentu itu, doanya lebih mudah dan lebih cepat dikabulkan berbanding di waktu atau keadaan lain. Di antara waktu dan keadaan tersebut adalah bulan Ramadan. Ini kerana bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia lagi berkat, serta dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
wa tughallu fihi asyayatin. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang berkat. Allah telah memfardukan ke atas kamu puasanya. Dibuka padanya pintu-pintu syurga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Oleh itu, sunat bagi orang yang berpuasa itu untuk sentiasa membasahkan bibirnya dengan zikir dan doa sepanjang hari dia menjalani ibadat puasa. Sunat bagi orang yang berpuasa iaitu pada ketika dia sedang berpuasa untuk berdoa, memohon kepentingan-kepentingan akhirat dan dunia bagi dirinya, bagi sesiapa yang dia suka dan bagi kaum muslimin amnya. Tambahan lagi, doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum." Maksudnya, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka: orang yang berpuasa sehingga dia bersungkai, imam atau pemerintah yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Menurut Imam Al-Munawi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan lafaz hadis sehingga dia bersungkai itu ialah apabila seseorang itu berpuasa dengan sempurna, yang menjaga keseluruhan anggotanya daripada kesalahan-kesalahan yang boleh merosakkan puasa. Maka dimakbulkan doanya disebabkan jasadnya yang bersih kerana melawan hawa nafsu. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu lagi waktu yang dituntut untuk berdoa, iaitu selepas bersungkai. Sunat hukumnya untuk membaca doa sejurus selepas bersungkai berdasarkan kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ketika mensyarahkan kitab Minhajut Talibin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menerangkan dalam kitab beliau yang maksudnya. Dan sunat hukumnya untuk berdoa ketika bersungkai, iaitu selepasnya, selepas bersungkai. Adapun antara doa-doa yang sunat dibaca sejurus selepas bersungkai adalah seperti berikut. Pertama, diriwayatkan dalam hadis mursal daripada Muaz bin Zuhrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini selepas bersungkai. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Maksudnya, ya Allah, keranamu aku telah berpuasa dan di atas rezekimu aku telah bersungkai. Menurut Al-Mutawalli rahimahullah, sunat untuk menambah doa berikut. Wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa li rahmatika rajautu wa ilaika anabtu. Maksudnya, dan kepadamu sahaja aku telah berserah diri, dan kepadamu aku telah beriman, dan terhadap rahmatmu aku telah berharap, dan kepadamu aku telah kembali. Menurut Al-Maqdisi rahimahullah, elok juga untuk menambah selepasnya doa berikut. Subhanaka wa bihamdik, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, dengan kesucianmu dan dengan segala pujianmu, terimalah daripada kami segala amal ibadat kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun, yang menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Kedua, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini selepas bersungkai. Dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Maksudnya, telah hilang kehausan dan telah basah urat-urat dan pasti dikurniakan pahala dengan kehendak Allah. Ketiga, diriwayatkan bahawasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membaca doa ini. Ya wasi'al maghfirah ighfirli. Maksudnya, wahai Tuhan yang maha luas pengampunannya, ampunilah aku. Keempat,
Diriwayatkan daripada Muaz bin Zuhrah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Maksudnya, segala puji-pujian bagi Allah yang telah menolongku, maka dapatlah aku berpuasa, dan telah memberi rezeki kepadaku, maka dapatlah aku berbuka. Kelima, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membaca doa ini selepas bersungkai. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampunkanku. Keenam, apabila bersungkai di tempat orang lain pula, elok dibaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berkunjung bersungkai di rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara 'indakumus shaimun. Maksudnya, orang-orang yang baik makan makanan kamu, dan semoga malaikat memohonkan rahmat buat kamu, orang-orang yang berpuasa bersungkai di tempat kamu. Begitulah penjelasan mengenai tuntutan memperbanyakkan berdoa ketika berpuasa dan selepas bersungkai. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana betapa banyak nikmat dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-Nya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keseluruhan bulan Ramadan sebagai waktu yang dimakbulkan doa. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan lagi 2 waktu, iaitu apabila seseorang itu sedang berpuasa dan waktu sejurus selepas bersungkai sebagai waktu-waktu yang tidak ditolak doanya. Oleh itu, manfaatkanlah bulan Ramadan sebaik-baiknya dengan memperbanyakkan amal ibadah kita, khususnya dalam memperbanyakkan berdoa di bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkat. Mudah-mudahan segala huraian dan penjelasan yang diberikan tadi akan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim